Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya bawa tuan-tuan dan puan sini kerana situ ramai sangat. Itu tempat telaga disebut sebagai Telaga Cincin. Bi'ru Hatim. Dia ada kisah itu. Waktu satu hari Nabi datang ke sini, Nabi duduk dengan 3 orang sahabat. Tetapi bukan datang serentak, datang satu-satu. Abu Musa Asy'ari waktu itu jadi pengawal Nabi. Dulu ni di sini kawasan kebun dan ada telaga. Jadi Nabi datang ke sini, Abu Musa Asy'ari minta izin untuk jadi pengawal Nabi. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar minta izin nak jumpa Nabi. Maka Abu Musa pun tanya dekat Nabi, boleh tak? Maka diizinkan masuk. Maka Nabi suruh, ketika itu Nabi duduk di tepi birai telaga. Kaki Nabi duduk dalam. Kemudian tak lama lepas tu, bila Abu Bakar datang, Nabi suruh duduk sebelah dia. Kemudian tak lama lepas tu datang pula Umar. Umar pun sama. Kemudian diminta izin, diizinkan Nabi oleh Nabi suruh dia masuk, duduk di sebelah Abu Bakar. Kan? Sebelum pada dia masuk tu, Nabi kata bagi tahu kepada Umar bahawa dia akan mati syahid. Kemudian tak lama lepas tu datang pula Osman. Tapi oleh kerana tempat tu dah penuh dah, Nabi kata kamu duduklah di sebelah sana, Osman. Maka Nabi bagi tahu bahawa dia juga akan mati syahid, tetapi dia akan terkena dengan fitnah. Jadi sebab tu daripada hadis ni panjang. Maka sebab itu apa yang berlaku hari ni yang kita nampak membenarkan apa yang dalam hadis tu. Kubur Nabi, sebelah kubur Nabi Abu Bakar. Sebelah Abu Bakar Umar. Sedangkan Osman duduk di Baqi'. Dan disebutkan bahawa Osman akan terkena fitnah, ialah fitnah yang zaman dia berlaku ada, sehinggalah dia dibunuh, sehinggalah dia mati syahid. Ini itu berlaku di situlah, di tempat dia orang berkumpul ramai-ramai situ. Kalau kita pergi yang lagi boleh pergi tengok, ada bulatan di situ. Boleh pergi tengoklah. Dia tutup lah. Sini. में आपको शहीद नहीं किया, बल्कि मुसलमानों में जो गुराह बन गए थे, मुसलमानों में जो जमातें बन गई थी, तो एक जमात ने आपको आपके घर में घुस कर पीछे से लाकर जाकर शहीद कर दिया। और Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kami dalam perjalanan menuju ke Jabal Rumah untuk menyaksikan tempat bersejarah berlakunya peperangan Uhud. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di depan Jabal Rumah. Dulu ni dipanggil dengan nama Jabal Ainain. Tapi selepas berlakunya perang Uhud disebut dengan Jabal Rumah. Sebab apa? Sebab di sinilah Nabi SAW tempatkan seramai 50 orang tentera pemanah. Yang mana kita tahu kekuatan tentera muslimin pada waktu itu terletak pada tentera pemanah. Jadi kalau tentera pemanah ni dia tidak ikut arahan Nabi, maka akan memberi kesan kepada seramai 700 tentera muslimin. Sebab pada peringkat awalnya tentera muslimin ada seramai 1000 orang. Tetapi selepas dihasut oleh, di kalangan mereka ni ada 300 orang munafik, ataupun dihasut oleh seorang ketua yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka 300 orang ni keluar. Tinggallah 700 ni lah kekuatan yang ada pada orang Islam. Maka Nabi pun mengambil pandangan daripada Hubab bin Munzir. Hubab bin Munzir kata, ya Rasulullah, tempatkan bahagian tentera ni di atas bukit pemanah. Maka Nabi tempatkan seramai 50 orang tentera pemanah. Jadi pada pusingan awalnya tentera muslimin menang, berjaya menewaskan tentera musuh. Tentera musuh yang seramai 3,000 orang ni lari berkecamuk. Sebenarnya bukan 3,000 orang, 2,800
yang lari berkecamuk ni. Tinggallah 200 di mana? 200 bersembunyi di sebelah sana, iaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada waktu tu belum masuk Islam lagi. Jadi ini dah kita kata Khalid bin Walid ni orang yang mahir berperang, kan? Orang yang mahir berperang. Jadi dia bersembunyi dengan tentera dia. Apabila tentera muslimin menang dan dia tengok di atas bukit ni, tentera muslimin 40 orang dah turun mengambil harta rampasan perang, tinggal 10 orang. Saya ringkaskan cerita dia, sebenarnya berlaku pertikaian lah. Ada yang kata turun tak apa sebab mereka dah lari. 10 orang ni kata jangan, sebab Nabi kata apa berlaku pun, walaupun disambar burung pun kamu tetap duduk atas sini. Tetapi mereka berijtihad, yang ramainya turun. Yang turun ni ingkar perintah Nabi SAW. Maka Khalid bin Walid dengan tenteranya datang menyerang, menuruni Wadi Qanah ni. Wadi Qanah ni naik, turun Wadi Qanah, kemudian naik menyerang. Dan pada waktu tu 10 sahabat yang duduk atas bukit ni syahid. Yang pertama sekali syahid ialah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amru bin Haram. Sahabat dia Abdullah bin Amru bin Haram ni, dia adalah ayah kepada Jabir bin Abdullah. Jabir ni kita selalu baca hadis kan, kita selalu dengar nama Jabir, anak Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah. Jadi ayah dia lah yang meninggal, yang syahid dulu, namanya Abdullah bin Amru bin Haram. Jadi maka syahid, maka tentera Khalid bin Walid pun akhirnya menyerang daripada belakang dan mengangkat bendera musyrikin. Dulu ni kekuatan bergantung kepada bendera. Selagi mana bendera tu tertegak, maka menunjukkan bahawa masih lagi menang zaman tu, kan? Jadi bila tentera musuh yang lari ke arah Bukit Uhud tu nampak bendera mereka naik, maka mereka patah balik. Jadi ketika itu tentera muslimin berada di tengah-tengah. Bila nampak macam tu, maka daripada belakang serang, daripada depan serang, maka jadi macam sandwich kan. Jadi begitulah, berkecamuk ada di kalangan pada waktu tu, di kalangan muslimin telah membunuh saudara sendiri sebab berkecamuk. Sebab ada di kalangan sahabat yang waktu tu baru masuk, mereka tak tahu siapa dia, maka ada yang terbunuh. Termasuklah yang terbunuh tadi yang saya sebut, seorang sahabat yang namanya Amru bin Sabit bin Usairim. Dia mengucap 2 kalimah syahadah tapi tak sempat solat, tak sempat puasa. Tetapi Nabi kata innahu fil jannah. Macam mana kisah Amru bin Sabit ni? Dia waktu mana berlaku perang Uhud, sebelum pada tu orang Bani Ashal ni, orang Khazraj ni memang tahu dia belum masuk Islam. Tapi waktu mana dipanggilnya panggilan jihad, dia membawa senjata dia turun ke medan jihad. Waktu tu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tiba-tiba waktu tu dia terkena cedera parah, sehingga Nabi pada waktu tu suruh cari mana ada di kalangan kaum kamu yang kamu kenal yang masih hidup. Maka jumpalah Amr bin Sabit ni. Maka Bani Ashar bertanya, bukankah dulu ni kamu ni yang memerangi kami? Ya, itu dulu. Tapi sekarang aku telah mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian tak lama lepas tu dia meninggal. Maka sahabat pun pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami jumpa Amr bin Sabit. Dia telah mengatakan bahawa dia telah masuk Islam. Nabi kata innahu fil jannah. Dia dalam syurga. Orang yang tak sempat pun solat, tak sempat pun puasa, tapi dia dalam syurga. Sebab itu yang penting bukan permulaan kita. Hidup kita ni tak penting permulaan kita, tetapi yang penting akhir kita. Bagaimana kematian kita, bagaimana kesudahan hidup kita. Itu yang paling penting. Walaupun kita hanya tersedar 1 hari sebelum kita meninggal dunia, maka dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada masa kepada tuan-tuan, nak bagi masa kepada tuan-tuan untuk nak menjejak sendiri Jabal Rumah ni. Di sinilah tempat kesan tinggalan tapak kaki para sahabat dan darah-darah yang mengalir pada tubuh mereka. Nanti di sebelah sana tuan-tuan akan nampak pagar yang besar. Di dalam pagar itulah ada kubur Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat, seorang bapa saudara Nabi yang paling Nabi kasih. Dan di situ juga ada perkuburan Abdullah bin Jahsy, seorang sahabat Nabi juga.
Dia bukan siapa-siapa, dia orang yang dekat dengan Nabi, iaitu ipar juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ada masa untuk naik, tapi yang tak rasa tak mampu jangan naik lah. Nanti naik-naik tak boleh turun. Ni kawan. وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد